Okey, saya tak dengar. Okey, siap kan? Saya kena test speaker saya dulu. Okey, yang mana yang masuk isi dulu kehadiran tu. Saya test speaker saya siap. Demi berjasa kepada komuniti, legasi dan tradisi, mereka tak gentar ubah. Hebat melanda para usahawan Malaysia biar untuk dana sehingga RM5,000 dan melakar sukses menerusi digital. Okey. Okey, sebelum kita mula, kalau saya guna yang ini boleh dengar tak suara saya? Okey, cuba cakap apa-apa sekejap sebab saya tak dengar suara student. Boleh tak buat bunyi apa-apa? Buka apa tu mic pada tepuk-tepuk kan. Sebab nanti saya tak dengar pula suara student. Setiap kali kelas saya kena setting sebab laptop saya ada masalah. Semua malu ni. Ada juga adik dengar cikgu. Okey. Dan memang suara saya student boleh dengar. Suara student saya tak boleh dengar. So, yang paling tak best lah sebab nanti ada tanya apa-apa soalan saya tak dapat dengar. Okey jadi kita akan sambung yang sebelum-sebelum ni dalam modul kita tu. Dapat apa-apa tak lagi info daripada sekolah? Kata sekolah boleh buka tak 1 September ni? Ataupun belum dapat lagi? Tak ada lagi? Okey. So, yang jadi problem sekarang, sepatutnya kementerian dia akan bagi tahu dekat PBD akan bagi tahu dekat sekolah lah untuk buat persiapan macam mana. Tapi PBD pun belum bagi tahu lagi dekat sekolah. Dan mungkin esok pun mungkin macam kerajaan akan bertukar ke apa, kita tak tahu. Mungkin esok ada menteri baru ke apa, kita harap lebih berfungsi lah daripada menteri yang sekarang ni. Sebab yang akan jadi masalah nanti ialah student lah. Okey. Jadi, mana modul saya tadi? Saya dah 3 kali dah print benda ni. Dan dia setiap kali tu hilang juga. Ya, kita akan sambung sukatan data serakat. Okey. Sukatan data serakan tak terkumpul. Kalau terkumpul grup akan ada di form 5. Tak terkumpul di tingkatan 4. Okey. Apa-apa kita mulakan dulu dengan bacaan doa. Yang biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma stah alaina himmataka wa syur alaina min nazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Betul. Memang parent akan sangat-sangat risaulah nak bagi anak dia ke sekolah sebab kerajaan pun tak dapat jamin kan. Lepas tu ada varian Delta, Eta. Jadi ada yang baru lagi. Lepas tu ada kerajaan buat keputusan orang luar boleh lagi masuk ke Malaysia dan kuarantin di rumah saja. Jadi benda tu semakin merisaukan ibu bapa lah. Walaupun kita tahu belajar secara online ni dia ada kekangan dia, offline lagi baiklah yang face to face bersemuka. Tapi dalam masa yang sama kita kena consider, kita kena ambil kira juga berkaitan dengan
keselamatan berkaitan dengan nyawa. Okey. Jadi kita pun tak tahu. Kementerian Kesihatan pun tak ada lagi. Kenyataan Majlis Keselamatan Negara MKN pun tak ada lagi. Jadi macam kita tak buat kerja lah kan. Bahasa kasar dia macam tak buat kerja lah pihak-pihak tu. Walaupun kita tahu lah mungkin ada yang bawahan ni apa semua dah bagi arahan dah, yang atasan tak dengar ke apa, itu mungkin lah terlepas daripada kita punya pengetahuan. Okey, jadi kita akan mula balik. Sekarang ni dah berapa orang? 12 orang. Okey. Jadi siapa yang belum isi lagi, isi dulu link yang saya bagi ni. Okey, saya akan isi sekali saja. Nanti bila yang sesi kedua malam tu tak isi dah. Saya ambil yang ini saja. Apa yang masuk sesi malam, okey bagi tahu. Okay, saya bagi link. Okey. Jadi sebelum ni kita dah sampai dekat, alamak mana modul saya pula. Okey, bagi saya 2 minit. Cari modul sekejap. Tadi dah ada dah. Okey. Pasti ada, tak ada. Tak ada penuh. Dan data serangkat. Okey, saya hilang pula. Saya punya tak apa. Kita teruskan dulu. Sebelum ni kita berhenti dekat kita cari variant dengan kita cari sisihan piawai, standard deviation kan. Okey, kita akan start pada situ. Tapi mungkin saya akan gunakan yang saya punya bahan yang luar daripada modul. Sebab kalau saya nak print nanti jadi lambat pula. Mungkin sesi malam ni kita guna yang tu. Kita akan belajar dulu. Ikut saja yang bahan-bahan yang saya ada sementara ni. Okey. Untuk yang sebelum ni, ramai orang meninggal, betul-betul. Kematian pun semakin meningkat. Ada satu hari itu pernah jadi 360 satu hari. Tanpa dekat sini ada masalah. Yang kita buat last tu sebelum kita cuti. Bukan cuti lah. Okay. Minggu lepas. Sisihan piawai dengan variant. Tanpa ada problem lagi. Semua okey ya yang tu? Tak ada respon pun ni. Dengar tetap ni suara saya. Risau juga. Saya kurang faham perbezaannya. Okey, cantik. Okey, tak apa. Kalau tak faham, bagi tahu saja saya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Okey, saya akan bantu. Bagi tahu saja. Okey, jadi untuk sesi pertama ni, sebabkan saya punya handout tu hilang mungkin dalam kereta ataupun saya tertinggal dekat Putrajaya. Sebab saya ada satu hari saya buat dekat Putrajaya sebab vaksin. Okey, jadi saya akan tunjukkan dulu secara sekali imbas. Okey, sekali imbas perbezaan antara variant data terkumpul dengan variant data tak terkumpul dan macam mana kita nak dapatkan standard deviation. Okey. Tadi tengok saya tulis dekat depan ni. Okay, contohlah saya bagi yang sikit-sikit punya data, okey. Okay, kita tengok yang ini dulu.
Yang ini sebenarnya ialah step yang kedua. Step pertama selalunya dia akan bagi data. Dia akan bagi data, lepas tu kita kena susun daripada rendah sampai yang tinggi. Okay? Ascending numbers. Ascending order. Tapi yang ini saya dah susun siap-siap dah. Okay? Jadi step yang pertama, apa yang kita nak buat ialah dalam kita cari variance, dalam kita mencari standard deviation ialah kita akan cari quartile ataupun quarter. Okay? Interquarterage ataupun antara kuartil tu kan. Okay, jadi kita ada Q1, Q2, Q3 yang mana kuartil pertama kita akan wakilkan dengan Q1, kuartil yang kedua ataupun median tengah-tengah tu kita akan wakilkan dengan Q2 dan last sekali kita akan ada ialah kuartil yang ketiga. Okay, macam mana nak cari? Ingat lagi tak formula? Nanti kita check balik. Okay, jangan risau, nanti kalau ada apa-apa saya beritahu. Okay, jadi kita tengok bilangan yang ini dulu kita akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bilangan. Ini saya tunjuk dah minggu lepas. Kita bila 7 kita perhatikan. Ini 3. Ini 3. Ini 1. Okey. Yang mana kita akan dapat ialah yang ini ialah tengah-tengah antara 3 yang pertama ni Q1, tengah-tengah ni yang berkecuali, jadi 3, jadi 3 dia saja. Tengah-tengah ni jadi ialah Q2 ataupun median. Okay, yang ini ada 3 juga. 1, 2, 3, jadi 32 ni ialah Q3. Okay. Maka warna hijau nampak? Tak nampak? Okay, saya guna warna lain. Okey. Setakat ni nak dapat Q1, Q2, Q3. Siapa ada problem? Okey semua? Kalau tak okey saya terangkan lagi. Okey. Respon macam ni lah best. Kalau tidak saya pun tak tahu. Sudah tu faham atau tak. Kecuali dah jam 4 ataupun dah jam 5. Pada awal sampai habis gaduh. Ya, jadi ini settle. Kita dah ada Q1, Q2 dan Q3. Step yang seterusnya ialah kita akan tengok julat antara kuartil ataupun interquarterage. Okey, julat antara kuartil ataupun interquarterage ni kita akan dapat ialah Q3 tolakkan dengan Q1. Okey, jadi Q3 kita ialah 32. Okey, 32. Tolakkan dengan Q1 kita ialah 11. Jadi kita akan dapat jawapan kita ialah 21. Ini ialah interquarterage. Julat antara kuartil. Okey, siapa ada problem untuk yang first ni? Okey. Okey. Kalau tak ada apa-apa masalah, kita tengok pula yang seterusnya yang kawan kita bagi tahu tadi. Dia tak dapat nak bezakan lagi. Okey, yang ini yang odd number, yang bilangan dia berbeza. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 kita boleh ambil tengah-tengah, tengah-tengah dan tengah-tengah. Kalau kita dapat bilangan yang sama pula. Okey. Kita tengok kat sini. Okey, kita tengok bilangannya ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8. Jadi kita akan bahagikan 4, 4. Okey, jadi kita akan tengok. Jadi kita tengok yang ini
Q1 dia kita nak ambil kat mana? Tadi boleh lah tengah-tengah tapi yang ni 4. Jadi kita akan ambil di tengah-tengah juga antara 3 dengan 4. Ini ialah Q1 kita. Jadi kita nak dapat dia, kita akan tambah 3 tambah 4 bahagi 2. 4 bahagi 2. Jadi 3 tambah 4, 7 bahagi 2, 3.5. Okay, ini ialah Q1. Q2 dia ataupun median dia akan duduk kat sini. Dia duduk tengah-tengah. Ini kita bagi 4, ini kita bagi 4, ini duduk tengah-tengah juga. Jadi kita akan ambil antara 5 dengan 7. 5 tambah 7 dengan 2. Okey, 5 tambah 7, 12 bagi 2, 6. Dia punya median ialah 6. Okey, kita tengok pula yang ini. 7, 8, 9, 10. Jadi Q3 dia antara 8 dengan 9. Tengah-tengah. Kita akan dapat ialah 8, 9 dengan 2. Okey, 8 tambah 9 kita akan dapat ialah 17. 17 bahagi 2 kita akan dapat 8.5. Ya, 8.5. 88 lah. Okey, jadi dapat tak ini? Kita cari Q1, Q2 dan Q3. Ada apa-apa masalah tak kat sini? Okey lagi ya? Okey, alamak, terhitung pula kepala. Okey, cantik. Sekarang ni berapa orang lah? 21. Okey, jadi apa juga kita nak cari jumlah antara kuartil Q3 tolak Q1. Jadi kita akan dapat ialah 8.5 tolak 3.5 kita akan dapat. Ini ialah jawapan. Okey ya, senang je kan? Okey. Dekat sekolah buat tak lagi? Buat plot. Bukan buat plot, box plot. Plot kotak. Kena buat tak dekat sekolah? Belum lagi. Okey. Jadi siapa yang dah pernah buat dah? Tak tahu apa tu belum. Semua jawapan menjurus kepada tak tahu. Okey, buat plot ni ialah antara graf. Dia adalah contoh graf yang ada dalam sukatan serakan ni lah. Jadi mungkin ramai yang tak sampai lagi topik ni ataupun chapter ni. Jadi dia tak buat lagi. Okey, semalam saya ada buat dengan form 5 soalan-soalan SPM yang format yang latest lah format ni. Okey, dan ada soalan form 4 yang saya bincangkan iaitu box plot. Zan nak sebut ni. Plot kotak. Jadi ramai yang kata dia buat dah tapi kenapa? Yang ni plot ni kena ingat graf dalam dunia ni banyak, bukan yang macam kita tengok sekarang saja. Kita tengok yang ada graf rata ke atas. Ni buat histogram. Jadi graf ataupun graf yang ada titik-titik. Okay? Ataupun kita buat objek. Ini yang kita tahulah yang selalu kita kenal. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dekat Excel pun dah cukup lah. Kan ada graf macam ni. Siapa yang suka explore Excel tu, ada graf macam ni. Dia ada macam tanah lah, contoh petak. Yang ini garisan kontur. Kita nak tengok ketinggian dari aras laut satu-satu kawasan. Dekat gunung Kinabalu. Kat bawah tu ada kat dia tanam sayur. Ini ketinggian yang berapa? Ini dah naik dah. Jadi dia boleh tengok itu. Yang ini sangat-sangat berguna. Satu untuk pemetaan. Okay. Kawasan tu pelancongan lah. Dia nak tengok daripada aras laut. Lepas tu ada pengkaji-pengkaji. Kalau tinggi 1,600 daripada aras laut, pokok apa yang boleh tumbuh?
Kalau 2000 ke atas, pokok apa yang boleh tumbuh? Selalunya semakin tinggi, udara semakin rendah dan pokok-pokok tu semakin kecil lah. Last sekali sampai tinggal bubuk-bubuk. Itu ialah selang kontur. Okey, yang ini ataupun dalam perang pun dia akan kulit jugalah. Zaman dulu lah, zaman sekarang ni dia terus satelit saja. Dulu nak perang dia kena kira minut. Okey. Lepas tu siapa pernah tengok dalam situ juga Excel dia ada macam graf dan sarang laba-laba. Semakin kecil semakin kecil. Itu pun graf juga. Okey. Cuma kita jarang guna lah. Okey, yang ini antara yang kita jarang guna juga tapi ada dalam silibus kita iaitu plot. Okey, box plot ataupun plot titik. Yang ini kita boleh gabungkan antara dua graf dan kita boleh jadikan dia satu graf pun boleh. Yang ini memang kita akan lukis dalam kertas graf. Jadi apa yang saya akan tunjuk nanti dekat whiteboard ni, dia sama juga, konsep dia sama, cuma kita tak tulis tak lukis atas kertas graf paper. Okey? Jadi semua belum tahu ni. Okey, tak apalah. Okey, saya ceritakan. Sebab memang tujuan tuition ni kita nak ada macam knowledge, extra knowledge lah. Daripada sekolah, mungkin sekolah ada teknik lain. Tuition ada teknik lain. Jadi kita combine. Okey. Yang ini saya snap gambar. Lepas tu kita akan buat yang lebih advance lah. Kita akan masukkan dulu, ulang kaji dulu. Macam mana nak dapat sisihan piawai, standard deviation. Macam mana kita nak masuk variant untuk yang terkumpul ataupun yang tak terkumpul macam ni. Okey. Alamak, phone kat mana? Form 4 ada yang tak boleh join lagi. Ya. Okey, ya. Form 4. Okey, semua dah. Okey, ada cikgu tuition lain tanya juga saya. Macam mana nak buat? Saya ni lepas waktu rehat lah saya bukan. Okey, jadi kita akan tengok yang seterusnya. Kita tengok yang ini tak terkumpul. Macam mana pula kalau dia dalam bentuk table, dalam bentuk jadual. Okey. Padang ini okey. Kita akan ada dua keadaan bila kita buat graf ni. Okey. Satu yang memang kita akan cari untuk yang banyak-banyak. Yang ni selalunya kita akan buat histogram, kita akan buat frekuensi, kumulatif frekuensi ataupun kekerapan lombokan. Okey. Kalau kita buat box plot, susah lah nak sebut ni. Plot kotak tu dia ada graf dia sendiri. Jadual dia, table dia sendiri. Ada orang kata, oh susah lah, banyak nak hafal ni. Dia tak susah pun, nanti bila kita buat, kita tengok, oh yang ni terus kita boleh dapat. Yang ini kalau ada maklumat ni kita akan buat graf apa. Kalau ada maklumat ni kita akan buat OGIF. Kita akan tahu gitu. Jangan risau. Okay, kita tengok dulu yang contoh ni. Okay, kita ada skor, lepas tu bilangan murid. Okay, kita tulis lah bahasa Inggeris. Bilangan murid. Ini tak payahlah. Saya tulis bahasa Melayu lah. Okay, kalau macam standard deviation, sisihan piawai, barulah saya tulis. Kalau macam
Bilangan pelajar, number of student, yang itu tak payahlah. Okey, semua jelas lagi kan, walaupun yang ambil DLP. Kali istilah-istilah matematik yang kritikal saya akan sebut dua-dua tu. Okey, jadi kita akan tengok bilangan murid. Okey, kita tengok skor dia dapat berapa. 25, 30, 35, 40. 25, 30, 35, 40. Okey, yang ini ialah dalam bentuk table jadual. Jadi 4 orang dapat 25, 3 orang dapat 30, 2 orang dapat 35, 3 orang dapat 40. Ya, ini ialah table kita. Jadi sama juga macam mana kita nak tahu Q1, Q2, Q3 dia, kita akan buat macam ni. Okey, kita himpunkan balik. Sebelum ni yang saya bagi dalam modul tu waktu saya buat soalan tu saya tak consider. Yang ni saya letak 20, tak 17 akan jadi banyak lah. Okey, nanti saya akan buat macam ni lah. Saya akan upgrade balik modul-modul yang PTIU yang ada. Sebab sekarang ni modul PTIU yang saya buat akan upgrade ialah Year 5 dan Year 5 dan juga Form 5 lah. Saya tengah buat sekarang ni. Form 4 nanti saya akan tengok balik yang tempat. Okay, kita akan ada 25 4 kali. Boleh. 5, 25. Okey, settle. Lepas tu 30 3 kali. Lepas tu 35 2 kali. Last kali ialah 40 3 kali. Ya, kita ada berapa bilangannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tahan 4 tambah 3, 7 tambah 2, 10 tambah 3. 4 tambah ni 7, 9, 12. Jadi bila 12 kita akan ambil 6. Muka surat berapa? Okey, untuk yang first ni lepas daripada kita sambung sesi yang kedua tu baru kita sambung balik kita punya modul. Okey, yang ini kita nak refresh balik. Yang minggu sebelum tu. Yang sampailah kita cari variant dengan sesi yang di awal. Okey, jadi semua refresh. Ini tak ada lagi dalam modul. Lepas daripada kita masuk pula nanti yang sesi malam baru kita ada balik. Okey. Sebab yang tu pun sikit lagi. Hari ni kita akan habis. Kalau habis awal, kita akan cuba masuk yang probability ataupun barang kalian. Okey. Jadi yang ni kita dapat 12. Kita bahagilah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 20. Itu 6. 2, 3, 4, 5. Okey. Jadi kita dah bahagi dah 6. Sekarang kita nak cari Q1, Q2, median ataupun dan juga Q3. Jadi yang ini tengah ni ialah Q2 ataupun median. Yang mana kita nak cari dia ialah 30 tambah 30 bahagikan dengan 2 kita akan dapat kali 7. Okey. Lepas tu kita tengok yang ini pula. Ini 2, 4, 6. Ini 3. Okey, di antara yang ini. Kita akan dapat Q1 kita 25 tambah 25 perkan dengan 2, jadi kita akan dapat balik. Okey, dia mesti tengah-tengah. Dan ini pula 3, 3. Ini 3 juga. Jadi kita akan dapat 25 tambah 40 bagi 2. 5 tambah 40 bagikan dengan 2 kita akan dapat ialah berapa 75 tambah 40. 75 bahagi 2 berapa? 37.5. Ya.
Okey, jadi kita akan dapat ialah kenapa saya tak dapat sama dengan skema ni, ada kesilapan. Ni dapat 25. Ini dapat total lah. Ini yang saya risau ni kalau buku ni yang silap. Yang selalu silap saya. Ini buku yang buku pula silap kan. Okey, jadi partil dia ialah Q3 tolak Q1. Kan? 27.5 tolak dengan 25. Kita akan dapat ialah 12.5. Okey, 12.5. Apa ada problem untuk soalan ni? Semua okey? Okey, cantik. Okey. Jadi sebelum kita masuk pada soalan yang ini. Okey. Siapa dekat sini yang dia dah lama dah tak balik tengok nenek dia? Ataupun atuk dia? Pak PKP. Oh, okey okey. Saya pun tak balik rumah lama dah. Saya balik last rumah mak ayah saya masa Raya Haji tahun lepas. Raya Haji tahun lepas. Tu rumah mak ayah saya, kalau rumah nenek saya lagi lah. Sebab saya ada lagi nenek. Oh, 7 bulan. Saya dah setahun dah. Saya ada nenek lagi. Dia umur dia 80 lebih. Tapi dia kuat lagi lah. Setiap kali saya balik rumah, dia tak ada dekat rumah. Okay, dia akan ke masjid ke sapu sampah. Ataupun dia sembang dengan kawan-kawan dia. Potong-potong bawang dekat rumah kawan dia. Dekat Alustar. Oh, pakcik dengan makcik duduk kampung. Macam siapa dekat sini yang okey, ni bukan datuk nenek dia, tapi dia sendiri yang duduk luar daripada Selangor. Siapa dekat sini yang duduk dari luar pada KL ataupun Selangor, ada tak? Yang dalam tuition ni online. Oh, tak ada. Semua KL dengan Selangor je. Okey. Oh, okey. Sebab sebelum ni ada. Yang starting dulu ada. Johor, ada Kedah. Jadi, sebabkan cuti kita berbeza. Kalau Johor, kalau Kedah, kalau Kelantan, negeri lain saya tak pasti, cuti dia ialah Jumaat Sabtu. Macam sekarang ni kita Sabtu Ahad kalau dekat sini. Jadi, bila jadi macam tu, waktu kita boleh assume pagi punya kelas, dia tak boleh join. Agak-agak kan, suka sistem cuti Jumaat Sabtu ataupun Sabtu Ahad macam sekarang ni. Suka yang mana? Cuti yang macam mana? Mana-mana pun tak apa. Sabtu Ahad macam biasa. Okey. Saya antara manusia yang pernah merasai dua-dua ni lah. Saya dulu sekolah tadika dekat KL. 6 bulan dekat KL, Mindes yang tempat sekolah duduk tu. Lepas tu saya pindah 6 bulan lagi dekat dekat Kulim Kedah. Lepas tu saya sekolah dekat Kedah. Lepas tu saya last kali degree saya dekat Perlis cuti Sabtu Ahad. Saya yang paling suka ialah bila cuti Jumaat Sabtu. Sebab apa? Bila kita semayang Jumaat tu kita tak payah rush dengan kerja kita, dengan sekolah kita. Memang kita cuti hari tu. Lepas tu cuma beza dia ialah kita akan rasa macam kita hilang satu hari cuti. Kalau macam Sabtu Ahad, saya pun pernah ada pengalaman tu cuti Sabtu Ahad, cuma bila saya mengajar kat Dikaya taklah cuti Sabtu Ahad. Sebelum ni saya kerja kat tempat lain. Jadi memang dia tak ada tekanan apalah. Lepas tu TV pun cerita Sabtu Ahad tu best. Okay, jadi ramai kan Sabtu Ahad. Okey, tak apa, nanti kalau tiba-tiba dapat sambung belajar dekat Kedah, dapat sambung belajar dekat Johor. Jadi boleh rasalah cuti tu lain pula. Jadi kalau kita rasa tu yang best.
Macam sekarang ni COVID. Okey. Tak dapat pergi sekolah, tak dapat jumpa kawan. Jadi macam 1 tahun ataupun 2 tahun tu macam bird daripada hidup kita. Sebab bila kita dah kerja nanti, bila kita dah tua-tua nanti jumpa balik kawan-kawan kita, kita akan sembang yang daripada zaman sekolah tu. Kalau PKP macam ni nak sembang apa? Tak ada pengalaman tu, nostalgia tu hilang. Jadi macam tu lah, lost generation. Dan bukannya generasi tu pupus terus hilang. Tapi ialah kehidupan yang normal, waktu yang sekarang ni hilang daripada beberapa pihak. Macam taska. Dulu-dulu saya boleh cerita, waktu saya nak masuk taska, sembang dengan kawan, lepas tu bergaduh, bertumpuk, berebut, berus gigi apa semua, itu boleh cerita. Tapi kalau yang budak sekarang ni yang masuk taska 2 tahun dah tak buka, jadi macam mana? Sama juga yang masuk universiti. Dan 2 tahun, tahun lebih, 2 semester, 3 semester dah tak jumpa lagi kawan dalam kelas dia, semua jumpa online je. Jadi tak rasa feel kawan tu lah. Okey. Tadi kita tengok yang sebenarnya, cerita pengalaman online. Oh, online tak ada apa sangat. Okey ya. Tadi kita tengok yang belah sini pula. Okey, kita deal dengan graf ataupun table yang lain pula. Ini dah tahu. Okey, jadi nanti saya bagi latihan sikitlah. Kalau saya buat ni saja, student tengok saja, salin saja tak best. Okey, bila kita buat latihan baru kita ada feel. Buat latihan tu macam mana. Okey, matematik ni dia bukan teori, dia ialah satu yang praktikal kita kena buat. Okey, kita tengok ini. Oh. Lepas tu kita ada bilangan murid. Lepas tu kita ada kekerapan nombor kan. Ini saya tulis 2 bahasa. Kekerapan nombor ataupun dalam bahasa Inggeris dia, kalau siapa ambil DLP dia akan jumpa istilah kumulatif frekuensi. Okey, last kali kita ada ialah serapan ataupun distribution. Nak ajar ya. Sebab buku saya ni bahasa Melayu lah. Distribution. Kita ajar silap, ambil gambar segan lah. Alamak, tak ada pula batu-batu ni. NDC. Okay, nanti kalau siapa tahu bagi tahu kan. Kalau salah ke ini, ejaan dalam bahasa Inggeris ni sebab saya tak jumpa pula. Yang dalam bahasa Inggeris ni. Saya familiar dengan sebutan tu, cuma ejaan dia tu. Saya risau silap. Okey, terima kasih yang beritahu tu. Okey. Okey, lepas tu kita akan tengok data yang dia ada. Okey, kita ada skor dulu 5678. 5678. 5 6 7 8. Okey. Bilangan murid 15 7 9 13. 15 7 9 13. Kekerapan lembutkan kumulatif frekuensi ni, nantilah kita cari dan tunjuk cara nak dapatkan dia. Okey, cerapan kita ialah okey, cerapan pun saya tunjuk juga. Ini saya buat kotak sebelah. Ini macam tak ada je dalam modul kita kan. Ini yang ni kira okey lah. Yang ni extra. Sebab malam bila saya buat soalan SPM yang sebenar dengan mobile, semua macam dah lost lah.
Walaupun ada student-student yang memang A lah bagi saya dalam tu. Tapi dia macam lost juga. Contohnya saya ada seorang student. Mungkin kenal lah. Tapi saya tak ingat sekolah dia kat mana. Dia Putrajaya. Auni Wajiha Balkis. Ada tak siapa-siapa punya crush ke? Dia crush dengan form 5. Ni form 4, dia crush dengan form 5. Ada kan? Yang tu antara student yang dia masuk dekat PTIU sebelum ni, masa dia form 4, sekarang ni dia form 5 lah, masa tu saya ajar. Tu saya pun tak tahu lagi kan macam mana nak mengajar apa semua. Dulu-dulu saya kena tengok buku tu satu-satu. Sekarang ni pun kena tengok juga, tapi dah okey dah sikit sebab dah ada 2-3 kali lah. Okay, jadi dia datang tu masa form 3 dia gagal semua. Masa form 4 tu lah setiap kali exam sampai sekarang dia akan dapat 5, 6A dan ke atas. Jadi kita kena yakin dengan diri kita. Walaupun kalau sebelum ni kita dapat teruk ke apa tak apa, kita kena yakin dengan diri kita. Yang sebelum ni, yang itu yang lepas. Yang sekarang ni kita kena buktikan. Siapa-siapa yang kena peli dengan family dia ke, kena peli dengan jiran ke, dengan kawan ke, kalau dapat result yang agak biasa-biasa masa form 5 tu, form 4, form 3, sorry. Dan form 4 tu, okey tak apa, inilah masa nak tunjukkan. Siapa yang memang dah dapat result dia memang terbaik dah, okey, yang inilah masa untuk kekalkan konsisten benda tu dan capai yang lebih baik lah lepas ni. Jadikan tu sebagai motivasi kita. Jangan sebab kita bawah terus kita ingat kita tak boleh. Okey. Allah lah tu. Okey, jadi kita tengok. Okay. Kekerapan longgokan. Okey. Ini saya bagi tahu dah, saya tak tulis. Dia ada dah. Okay, saya tak tulis sebab saya nak tunjuk. Macam mana kita nak dapat kekerapan longgokan. Okey, yang pertama sekali ialah kita tengok kat sini. Yang ini 15. Jadi kita akan dapat dekat bawah sini ialah 15 juga. Okay, 15. Macam mana kita nak dapatkan kotak sebelah ni? Saya dah tunjukkan minggu lepas. Oh, PT3 tak ada. PT3 tak ada. Lost generation lah. Nanti cucu ke, ada anak ke nak tanya. Papa dulu PT3 dapat berapa? Tak boleh jawab. Best lah. Oh, yang tanya perempuan Malaysia. Okey. Jadi tak boleh lah. Nak beritahu pengalaman untuk ambil peperiksaan awam tu kurang. Okey tak apa? Jadi macam mana kita nak dapat kotak sebelah ni? Saya dah tunjuk dah ni minggu lepas. Ada ramai ni, saya akan tak ingat semua. Siapa yang ikut kelas saya yang free tu pun saya tunjuk dah ini. Semua lupa. Akhir ingat, akhir. Akhir tak ada pun. Takkan tak ingat pun. Lupa. Okey. Ni saya cuba panggil yang secara rawak lah. Random. Okey. Putri Nur Syahira. Ingat tak? Amirul pun lupa juga. Putri Nur Syahira. Nak panggil apa ni? Putri ke Nur ke Syahira? Ingat tak lagi? Macam mana kita nak dapat kekerapan longgokan? Kumulatif frekuensi. Malu-malu pula. Okey, tak ingat. Okey, tak apalah, saya tunjuk. Benda yang ni, saya belajar yang ni masa darjah 6. Semua pun mesti darjah 6. Okey, kita akan tengok macam ni. Cahaya merah. Okey, yang ini kita akan dapat. Yang ini, dia akan turun bawah dapat 15. 15 tambah 7, kita akan dapat jawapan. 15 tambah 7, kita akan dapat 22. Okey, macam mana nak dapat kotak sebelah pula? Kita akan 22 tambahkan dengan 9, kita akan dapat 31. Okey, lepas 31,
tambah pula dengan 13 akan dapat ialah 44. Betul tak? 44. Kenapa macam tu? Memang kumulatif frekuensi ataupun kekerapan lombokan ni ialah dia akan ambil jumlahan daripada frekuensi. Okey, kalau frekuensi kita 15, 7, 9, 13, iaitu ialah frekuensi. Kekerapan saja. Kalau kumulatif frekuensi ataupun kekerapan lombokan, okey, kita kena kumpulkan dia. Jadi 15 dapat 15, tambah 7 dapat bawah ni. Tambah 9 dapat bawah ni. Tambah 13 dapat bawah ni. Iaitu ialah 22 tambah 7 29 kan? 22 ini 29. Sorry. Alamak. 15 tambah 7 22. 22 tambah 9. Baik. 22 tambah 7. 22 tambah 7. Okey. Dia macam ni. 15 turun bawah. Okey, dia yang first. Untuk dapat kotak sebelah pula 15 ni tambah 7. 15 tambah 7 22. Dapat bawah ni. Jadi nak cari kotak sebelah 22 tambah 9 jadi 31. Nak dapat kotak sebelah ni pula 31 tambah dengan 13 dapat 44. Okey, nampak tak flow dia macam mana? Okey senang je. Kalau macam ada 3 nama tadi, Putri, Nur, Syahira, selalu panggil apa? Putri ke Nur ke Syahira? Panggil apa-apa pun okey. Putri je. Okey. Macam kawan saya dulu, Nurul, Huda, Nadia. Jadi semua panggil, ada yang panggil Nurul, ada yang panggil Nadia. Saya seorang je panggil Catwoman sebab dia selalu pakai seksi. Dulu saya dekat Minimap dulu saya tak ada kereta, saya bawa motor je. Jadi kalau nak pergi mana pun, kalau hujan kan habislah. Jadi saya selalu naik kereta dengan Nurul tu lah. Okey. Jadi yang ni saya dah tunjuk dah sebelum ni. Okey. Cuma kita ada satu spark ni untuk ingat balik. Macam kalau kita tengok strategi yang orang yang dia pakar, okey, untuk buat matematik tu, kadang-kadang dia tak hafal, tapi bila dia tengok satu benda tu, dia boleh relate kan, lepas tu dia dapat balik yang dia punya formula. Kenapa Catwoman seksi sangat? Dia memang seksi lah. Dalam saya punya fakulti lah panggil manufacturing engineering. Dalam manufacturing engineering tu dia ada product design engineering dengan manufacturing engineering. Lepas tu bangunan yang sama kita ada communication engineering yang computer engineering punya. Yang tu kita panggil communication engineering. Dalam satu fakulti dia ada banyaklah berbelas. Yang saya dalam satu fakulti tu ada lebih kurang 300-400 lah sebab Unimed kecil kan. Ada seorang je yang free hair okey. Pas tu yang dia dapat nama Catwoman tu. Sebab saya dengan dia dapat satu tugasan lah masa form 1 tu untuk buat hiasan rumah sukan. Saya hiasan rumah, dia yang maskot. Jadi dia buat Iron Man lah. Untuk kawan saya Asro tu Iron Man. Lepas tu dia jadi Catwoman. Dia memang Catwoman betul lah. Memang orang pun tengok tekuk dahi lah. Di start pada tu saya panggil Catwoman. Okey kan? Tadi kita tengok ini. Ini semua tak ada soalan dah. Kekerapan lombokan, kumulatif frekuensi. Apa Catwoman? Kawan saya lah. Dekat Minimap tu. Okey kan? Ya. Ada orang tak boleh masuk kan?
Okey. Alamak, tersilap pula. Jadi kita tengok pula yang serapan distribution ni kita nak buat macam mana. Sebab yang atas tu semua dah okey dah. Jadi macam mana kita nak buat distribution ni? Okey, kita akan tengok. Okey, kita akan tengok dia ialah kedudukan. Okey, mana yang biru tadi? Yang ini kita tengok kedudukan saja. P1, okey, daripada nombor 1 bilangan pada 1 ni sampailah ke mana? Serapan yang ke berapa? Okey, yang ke-15 lah. Kotak kecil sangat. C1 sampai C15. Okey, lepas tu kita tengok yang ni pula. Dia akan start daripada C16 lah. C16 sampai C22. Okey. Lepas tu kita ada dan 22 lah, dia akan start daripada 23. C23 sampailah C31. Okey, kita ambil kat sini ya. C31. Di bawah lah sebab tak mat. Last kali C starting 32 sampailah C44. Dia ialah kedudukan dia yang mana. Okey, siapa ada yang tak berapa jelas ni? Macam mana kita nak buat serapan ataupun distribution ni? Tapi yang ada problem tadi. Tak jelas. Okey. Okey. Okey, saya ulang balik. Siapa ni yang nama Sipu? Dia letak akaun ni nama Sipu. Okey. Saya tak kisah pun, tapi nanti bila kehadiran tu, tulis yang betul-betul lah sebab nanti saya nak bagi markup. Okey, saya terang balik. Okey. Jadi siapa yang sekejap saya tengok berapa orang ni. Terang balik serapan. Okey, saya akan terang balik serapan. Sekejap saya tengok berapa orang lagi. Baru ada 12. Okey, isi yang mana yang join isi lagi. Okey, sekejap saya bagi ni. Bagi link. Okey, saya terang balik serapan. Okey, tengok dekat chatting tu, iaitu ialah link untuk kehadiran. Okey, tolong isi ya. Sebab nanti malam pun saya tak isi lah. Kita isi sekali yang ini saja. Yang malam tu siapa yang baru join malam tu, pagi dia ada kerja, baru dia isi balik. Yang mana yang ada sekarang isi dulu. Okey. Okey, saya akan terangkan lagi sekali ialah distribution. Okey, ataupun serapan kita. Serapan ni ialah daripada nombor berapa sampai nombor berapa. Kalau kita tengok dekat sini, nombor dekat sini kita ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey 12. Jadi macam mana kita nak buat ialah kita tengok ada sini ke sini. Okey, serapan dia berapa? Serapan dia berapa? Daripada sini ke sini. Jadi kita tengok nombor yang pertama P1 sampailah yang ke-5. Jadi serapan yang ke-5. Okey, nampak tak macam mana nak dapat dia? Serapan pertama sampai serapan yang ke-5 untuk yang ini. And next pula kita akan start serapan yang ke-6 sampai kalau kat sini serapan yang ke-9. P9. Nampak tak nampak dia ni? Jelas tak lagi?
Macam mana kita nak dapat tu? Terangkan lagi. Okey, tak apa. Okey. Jadi, ialah bilangan number dia yang keberapa? Yang dalam kotak. Okey, dalam kotak tu daripada sini ke sini saja. Jadi dia ada 5 number. Jadi number yang pertama C1 sampailah number yang kelima C5 saja. Untuk yang ini pula dia lepas pada 5 6. Jadi starting dia dari kotak sini ke sini ialah daripada 6 sampai 9. Jadi 6 sampai 9 saja. Nanti yang ini pula yang last pula C10 starting dia sampai C12. Macam tu saja. Memang 1/5. Tak. Yang ni ikut kepada bilangan kita. Yang ni sampai 15. Yang ini sampai yang 22 pula. Dia tak fix. Dia berbeza-beza. Okey Dapat? Okey, yang ini saya ingat. Okey, Shu ni nama apa penuh? Saya ingat daripada kelas yang free tu lagi. Nama apa? Nama penuh. Oh, Syuhada. Oh, okey. Ada juga yang nama kawan saya dia selalu guna nama pendek. Okey, contohlah. Jas. Okey, ada dalam kelas saya ada 2. Satu Jaslina Jasmine binti Johari, Triple J lah. Lagi satu Jasmita, macam lagu kan nama dia. Jadi dua-dua tu tulis Jas. Yang Jasmita bukan Jasmita. Jadi kadang-kadang saya keliru juga masa saya buat assignment dulu. Assignment kalau kita buat by group nanti kita kena compile. Saya selalunya compile lah, lelaki compile. Perempuan yang akan tulis apa semua tu sebab perempuan buat lawa. Jadi kalau dia hantar saja, just. Saya bertatap saya kumpulan apa sebab orang pun kadang-kadang ada setengah subjek tu orang tak mau group dengan kita. Dia kata kita ni membebankan group dah apa lah. Jadi saya antara yang bagi orang pilih dulu, yang mana yang tak ada saya masuk dalam group tu. Saya selalu group yang berbeza lah. Jadi tapi best sebab kita boleh kerja dengan ramai orang. Okey. Kita kerja dengan orang ni macam mana gaya dia. Lepas tu kita kerja dengan kawan lain pula macam mana gaya dia. Nanti bila final year project nak buat projek yang besar memang nak benda tu function, benda tu mahal, kita dah tahu dah lah. Okey, ini kualiti kita kawan kita macam mana. Jadi saya suka yang macam tu lah. Dan macam kita tak boleh jangka lagi, benda tu kita nak buat. Itu baru best. Okey Tadi kita tengok yang ini. Okey, sebelum tu semua dah faham dah macam mana cerapan ni. Distribution ni. Berapa persen? Kalau syuhada berapa persen faham? 50, 70, 15%, berapa persen faham? %70. Oh, tak sampai 100 ni. Okey tak apa, nanti kita buat latihan, kita nampak lagi. Okey, kita tengok yang ni pula, distribution ini pula. Ada dulu, cuba buat balik. Okey Jadi kita tengok yang pertama. Ini 15. Jadi 5 ni ada 15 kali. Jadi kita akan buat 15 kali. Jadi dia akan dapat daripada C1 sampailah C15. Sebab dia ada 15 kali. Okey. Lepas tu pula yang kedua ni pula. Okey. Jadi 15. Kalau 15. Dia akan starting adalah daripada 16 sampailah ke C22. Ambil balik dia yang kumulatif frekuensi. Okey, lepas tu dia akan starting daripada ini 22 kotak sebelah starting dia kira 23. C23 sampailah
Ambil ini balik. Kalau tak mau ambil 31 pun boleh je ambil 9 ni kita kira lah. Ni 23. 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30, 31. Okey, ni jadi 8 sebab starting ni kita ambil juga 23, 9 ni. Okey. Kalau starting dia 23, kita akan mula daripada 9 tu daripada 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Okey Jadi yang ini pula starting kita ialah pada 32, 8 ke 32 sampailah ke 40. Okey, dapat Okey, kita ada buat dua contoh untuk serapat distribution. Jelas tak jelas ni? Okey Jelas. Okey, cantik. Lepas ni kita nak masuk yang part selepas ni sampai habis terlalu mudah. Okey, jadi kalau dah habis dah, okey saya nak tanya dulu lah. Kalau dah habis dah topik yang ini, kita nak ulang balik yang sebelum ni tak sempat, yang form 4 punya tajuk awal-awal, ataupun ada kadang-kadang kita nak buat jump start yang form 5 punya sikit-sikit. Nak buat macam mana? Saya minta pendapat dulu. Ini macam kalau kita Perdana Menteri, kita minta pendapat kabinet kita, jemaah menteri. Ada set. Okey, yang tu set tu form 4 lah kan. Okey, form 4. Lagi ada apa lagi cadangan? Ada kawan kita kata ada set. Ulang bab awal. Okey, ulang bab awal, okey. Dan lain ada lagi cadangan ataupun topik-topik yang betul-betul strategik yang dia belum tahu. Ulang semua bab. Okey, kira daripada awal lah. Okey, sebab yang saya ambil pun dulu starting tengah-tengah lah kan. Sebab sebelum tu kelas fizikal, lepas tu lockdown. Wajib semua kena online dah. Maksudnya dah lain dah. Okey, ulang semua bab. Okey, bab 7. Okey. Jadi kita akan ulang lah bab-bab nama. Asas number saya continue lagi. Confused. Lagi pula. Confused lagi, okey. Set pun confused. Okey, tak apa. Nanti kita akan ulang balik lah bab-bab awal. Jadi kita cuba cepat kan. Sebab saya faham belajar dengan PDPR ni memang susah, okey, sebab online. Okey, jadi yang ini semua dah jelas. Saya snap gambar sekejap. Okey, sekejap. Okey. Ini berapa persen? Ya, malam. Okey. Jadi kita cuba buat latihan. Okey, kita cuba buat latihan yang inilah. Okey, saya tak padam yang ini. Saya buat satu soalan dekat sini. Cuba penuhkan, nanti kita akan bincang jawapan dia. Okey, boleh faham atau tak yang distribution ataupun serapan ni. Okey, kalau kita buat, baru kita tahulah dekat mana tahap kita, level kita.
Okey, yang ini kita ada 2, 3, 4. Okey, cuba buat yang ini. Okey, cuba buat dulu, penuhkan. Nanti bila dah siap, komen siap. Kita akan bincang sama-sama. Boleh refer kat sini. Okey? Jadi saya cadang nak buat kelas free lagi ya. Sekejap, hari apa? Hari Jumaat ni. Jumaat atau Rabu sesuai. Jadi saya tengok jadual balik. Saya buat semua tajuk form 4. Masuk set tu boleh lah nanti. Sebab ada form 5 dia tak sempat. Mana table tadi? Kalau hari Rabu. Mana Rabu? Okey. Okey, Rabu boleh lah. Sebab form 4 dia tak ada kelas malam. Kalau form 5 dia ada kelas sejarah saja. Rabu pun dah sesuai. Kalau Jumaat, form 4 ada fizik. Dengan Cikgu Fahmi. Ada juga English dengan Teacher Nabila. Jadi saya akan buat hari Rabu lah. Oh, Azmar dah siap lah. Okey. Tunggu kawan lain sekejap. Okey, untuk tajuk lepas-lepas ni nanti saya akan buat hari Rabu. Setiap hari Rabu saya akan buat kelas semua. Baru-baru ni saya, okey, sambil buat tak. Okay. Pukul saya akan buat malam. Sebab pagi tu saya ada juga kelas. Walaupun hari cuti, tapi pagi tu saya ada kelas dengan calon SPM ulangan. Okay, malam lah. Antara pukul 8.15 sampai 10 juga. Ada cikgu-cikgu yang lain, dia buat juga. Admin, account. Yang tu terlewat sangatlah bagi saya. Sebab waktu lewat tu saya nak message ke apa. Untuk personalnya nak tengok cerita hantu lah. Ada yang buat daripada pukul 10 sampai 12. Ada yang buat 12 tengah malam sampai 2 pagi. Jadi saya tak buat macam tu lah. Saya buat awal-awal. Nanti saya akan buat poster. Okey, dah siap. Tulis siap lah nanti. Baru seorang siap, Aspar saja siap. Nanti dah siap, komen siap. Okey, Amirul pun dah siap. Baru-baru ni saya vaksin. Semalam lah. Hari Sabtu saya vaksin. Dekat Putrajaya, Dewan Sri Suroja, vaksin 15. Vaksin diplomatik tu kan. Jadi saya cuba balik. Sebab dia Putrajaya semua jalan tutup. Ada satu jalan saja yang dekat IOI tu bila masuk tak ada polis. Bila kita nak keluar ada polis. Jadi saya cuba satu jalan dekat Desa Putra semalam. Dan tak ada polis dekat situ. Jadi saya tak pastilah kenapa kawal dekat IOI sedangkan ada jalan lain untuk keluar masuk. Okey, dah ramai dah siap. Saya bagi lagi 2 minit, 6:41 jam saja kita akan bincang. Jadi motif dia kalau dia tutup jalan dekat situ ada jalan lain yang terbuka dan kita boleh keluar masuk. Jadi untuk apa yang macam tawanan tu kan. Tapi jauh lah dekat situ. Dia macam hutan-hutan. Kalau masuk malamnya kawasan situ memang dah tak ada lampu. Saya pernah naik motor dekat situ. Dia ada macam hutan-hutan. Lepas tu ada kubu-kubu. Jadi saya naik motor sorang-sorang lah. Jadi ada yang kata, oh risau lah. Kalau macam ada kubu ke apa. Bagi saya tak ada apa-apa kubu tu. Sebab itu memanglah orang meninggal. Jadi tak ada apalah. Ada yang masalahnya. Bagi setengah-setengah orang dia dah set dah dalam kepala dia. Bila kubur dia ada hantu.
Itu yang problem. Sebab dia dah train lah. Benda dia. Dah train pada kecil. Benda tu. Jadi dia percaya sampai besar lah. Macam kita kecil-kecil dulu. Mak kita tak bagi kita masuk bilik ke apa. Bila pintu bilik tu terbuka, dia kata, jangan masuk. Tu pintu bilik terbuka, ada hantu tu. Jadi kita lama jugalah kita nak buat persepsi tu. Bila pintu bilik tu terbuka, tu ada hantu. Jadi yang itulah mindset kita. Macam rumah saya dekat Kelim, bukan rumah saya lah. Rumah mak ayah saya dekat Kelim tu. Dia dekat dengan Jerat Cina. Okay? Ada orang takut. Dia kata takut. Apa saya daripada kecil lalu dekat situ tak ada apa pun. Ada boleh main lagi polis-polis apa dekat situ bila apa? Bulan puasa kan. Mak ayah kita sembahyang tarawih. Kita mainlah recun ke apa waktu tu lah. Test. Ada kena buat latihan ke? Tadi saya terleh sekejap. Okey. Yang latihan yang sebelah sini. Yang ni saja. Tadi saya dah tunjuk ini. Lepas tu, ini latihan ni. Nak tengok balik, nak remind balik yang kita belajar tadi. Soalan ni dekat buku teks. Sekejap saya check. Mana yang kan? Sekejap. Untuk buku teks form 4 saya ada yang English version saja. Tadi dalam tajuk ni graph of motion. Yang macam kumulatif frekuensi ni kita ada kekerapan lombokan. Deviation. Range interquarter range. Interquarter range. Interquarter range. Ini dah buat plot dah. Mean. Untuk cerapan tu. Untuk cerapan ni saya tak jumpa lagi lah. Tapi untuk yang lembaga peperiksaan yang keluarkan soalan, dia memang ada lah. Yang ni saya tak jumpa lagi. Ini nak bikin box. Dalam ni ada kumulatif frekuensi dia dengan ataupun kegerapan lombokan. Yang untuk distribution ni ataupun cerapan ni dalam form 5 punya saya jumpa lah. Sebab yang ni sukatan data serahkan data tak terkumpul. Yang form 5 nanti terkumpul. Group dengan ungroup. Jadi nanti akan ada juga lah cerapan ni. Walaupun kita tak belajar dalam teks kita, tapi nanti bila form 5 soalan ni dia ada kesinambungan dia, jadi kita kena belajar juga. Jadi kalau kita tak tahu awal, lah. Jadi kita cek jawapan sama-sama. Kita tengok kegerapan lombokan kumulatif frekuensi. Jadi yang starting ialah 13 lah. Kita ambil 13 ke bawah. Untuk dapat kotak sebelah 13 tambah 6. Kita akan dapat 19. Dapat kotak sebelah 19 tambah 16. Jadi kita akan dapat 35. Dapat kotak sebelah 35 tambah 9. Kita akan dapat 44. Sama tak jawapan ni? Kenapa saya salah ni? Saya congak kan? Semua dapat sama je saya. Cantik. Jadi kita tengok pula cerapan.
Serapan mudah je. Kita kalau macam ni takkan kita nak kira satu-satu kan. Starting dia confirm lah daripada 1. Serapan 1 sampailah serapan ambil balik yang 13. Okey, lepas 13 confirm jadi starting dia daripada 14 sampai berapa? Ambil terus ini 16. Okey, Amir ada apa nak? Ada soalan Amir? Oh, tadi typo. Okey, okey. Jadi yang ni starting dia mestilah daripada 20 sampai 35. Okey, ni starting 36 sampai 44. Okey ya, tak ada masalah kan untuk yang ni. Kita nak masuk yang lukis box plot. Okey, jadi saya snap gambar lah. Dan kuis kita akan ada di sesi yang kedua ni. Okey. Jadi sekarang saya padam dulu ni. Kita akan tengok macam mana variant. Okey. Ini mungkin ada yang dah terlupa lah. Ya, saya cari yang BI ni. Okey, kita ada 2 jenis variant. Okey, variant kita ada 2. Satu untuk tak terkumpul. Ungroup. Ada ED tak ataupun tak perlu ED? Saya tak pasti ya. Sebab bila saya deal dengan yang engineer luar negara dulu, saya cakap dia. Sebab dia tak kisah. Past time, present time dia tak kisah. Jadi dia faham. Betul lah. Okey, okey. Jadi yang kedua pula, kita, saya pilih dulu lah. Nanti yang kedua tak bawa. Okey. Yang ini formula kita variant. Ini bahasa Melayu. Bahasa Inggeris. Dua samaran. Jadi kita akan ada tak equal jumlahan sum of x. Power of 2x kuasa 2. Okey, bagikan dengan n. Okey, yang mana n tu ialah bilangan data lah. Okey, tolakkan dengan x bar. X bar ni ialah min. X bar kuasa 2. Okey, untuk yang kedua pula yang grouped. Okey, yang terkumpul. Okey, ini variant. Kita saya bagi tahu apa beza dia. Dan bila kita nak guna.
Okey, jumlahan sum of ni dalam fx kuasa 2. Okey, fx kuasa 2 dengan jumlahan f dilusi. Okey, beza dia. Yang ni f saja kuasa 2 bahagi f. Ini ada f frekuensi darabkan dengan s kuasa 2. Yang ni kita tak bagi dengan f, tapi dia ialah bagi dengan frekuensi kekerapan. Lepas tu sama juga tolak dengan x bar kuasa 2. Okey. Ini yang kita akan guna. Yang ini bila kita nak guna, yang ini bukan variant ada kuasa 2. Okey okey. Ada. Okey. Yang ini bila kita nak guna dan yang ini bila kita nak guna. Siapa ada idea? Siapa ada idea? Yang nombor 1 ni kita nak guna untuk soalan macam mana? Bukan variant. Yang tu yang tadi kan, isu ada tunjuk. Okey. Memang tak ada idea langsung. Minggu lepas kan dia cerita lah. Ini nak guna dekat mana? Ini nak guna dekat mana? Memang semua give up kan? Tak ada jawapan. Ada jawapan ke tak ada ni? Terkumpul untuk rajah. Okey okey, macam inilah. Okey, macam ni. Ayat dia yang paling mudah. Okey, ni yang tak terkumpul ni bila dia bagi dekat kita data contoh macam ni. 2 5 10 ada 3. Ni kita ada pilih lah. So dia bagi kita jadi 3 4 9 12 5 7 10 3 8. Okey. Yang ini kita kena susun balik. Kita kena susun balik. 3, lepas tu 3 lagi, 4, sampai habis. Okey. Yang ini kita akan guna yang tak terkumpul punya yang ini. Kalau yang ada frekuensi ni, kita akan dapat yang macam ni. Kita bagilah. Okey, yang ini data. Ini kekerapan ya. Ataupun frekuensi ya. Kita bagilah 5, 6, 7, 8, 4. Lah. Okey, yang ini kita kena guna yang F lah. Bila dia dalam table, dalam jadual, dia memang terkumpul, kita akan guna yang terkumpul. Kalau dia bagi data macam ni saja, yang kita kena susun pula daripada rendah sampai tinggi, kita akan guna yang tak terkumpul. Okey semua jelas tak yang ni? Bila kita nak guna dia? Jelas Okey, cantik. Okey. Jadi last kali kita ada ialah sisihan piawai, standard deviation. Yes, sisihan piawai, standard deviation. Okey, formula dia ialah kalau kita kira yang tak terkumpul ni, kita akan dapat macam ni. Ataupun kalau kita deal dengan ini, kita boleh juga guna atau sum of fx square tolak x bar kuasa 2. Okey. Beza dia ialah kita cuma tambah square root ataupun tambah punca kuasa 2 saja. Terus dapat jawapan. Mudah saja.
Jadi kita ada masa banyak lagi, kita cuba buat latihan. Ini ambil gambar tu. Mana buku dia? Okey, contohlah kita ada 3. Kita susun dulu. Kita ada 3, 4, 6, 8, 5, 2, 3. Okay, dia minta kita cari min. Min. Kita wakilkan dengan X bar. Okay, macam mana kita nak cari dia? Kita akan buat macam ni. Okay, kita tambah semua nama yang ada min ni. Okay, ini bahasa Inggeris. Yang ini ialah purata, average. Average ialah kita tambah semua data, kita bahagi dengan jumlah data. Kita buat 3 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 3 tambah 5 tambah 2 tambah 3. Bahagikan dengan berapa banyak bilangan? 1, 2, 3, 4, 5, 4. Kita akan dapat ialah 4.25. Ya. 4.2. Okay, siapa yang tak jelas lagi yang ini? Semua okey? Nah, okey tak okey? Okey ya? Untuk min macam mana nak dapat? Okey, nanti. Okey, kita tengok yang seterusnya pula. Kita akan tengok ialah variant. Kita surat berapa? Okey, ini tak. Yang ini yang kita buat revision dulu. Yang ini lepas malam ni, sesi malam ni baru kita ada modul. Kita akan tengok balik modul. Jadi kita ulang kaji balik apa yang kita belajar yang lepas-lepas tu. Okey. Jadi kita tengok yang seterusnya pula kita nak cari ialah variant. Okey, variant. Okey, simbol dia ialah ni. Panggil apa? Dia ada istilah dia ni. Dalam engineering selalu kita guna. Okey, jadi kita akan tengok macam mana kita nak buat dia. Kita akan masukkan dalam formula. Yang ini ialah formula yang tak terkumpul lah. Okey. Jadi kita akan dapat kat sini. Okey. Jadi kita tambah yang ini sama juga yang X kita ni. Tapi kita kena letak kuasa 2. 3. No, warna biru lah. Kuasa 2 tambah 4, kuasa 2 tambah 6, kuasa 2 tambah 8, kuasa 2 tambah 3, kuasa 2 tambah
data apalah. Sama je dengan atas letak. Kita akan dapat jawapan kita ialah okey, tak perlu habis lagi. Kita kena tolakkan dengan X. Okey, tolak dengan X bar. Okey, jangan tolakkan dengan X bar. X bar ada kat sini lah. Tak sangat saya tulis balik. Tolakkan ini X bar ya. Kita akan dapat 4.25 square. X bar kuasa 2 juga. Okay, jadi bila kita tekan kalkulator yang ini kita akan dapat ialah 3.4. Saya suka buat 4 angka berarti 4 significant figure. Okey, untuk yang ini, siapa ada problem untuk variant? Untuk data tak terkumpul. Okey tak ada reply apa-apa pun. Okey. Jadi kita tengok yang last kali. Yang last kali ialah kita akan cari sisihan jawab ataupun standard deviation. Okey, sama dengan formula dia ialah okay. Macam ni saja, dia tak ada space. Jadi formula dia, saya tulislah sebab kita cuma tambahkan square root kita jawapan. Okay, jawapan kita tadi 3.480 3.438. Okay, square root kan ataupun pasal 2 kan, kita akan dapat ialah 1.854 lebih kurang lah 0.85. Okey, semua dapat yang ni? Dapat. Okey, dapat Okey, kita tengok yang terkumpul pula. Satu contoh yang terkumpul. Yang ni saya padam.
Okey. Jadi macam biasa juga kita nak cari mean. Jadi kita akan dapat berapa? Akan guna formula yang tadilah yang ada fx. Okey. Kita dapat formula jumlahan x per jumlahan frekuensi. Okey, kita akan dapat ambil ni 6 4 darab 20 tambah 5 darab 5 5 darab 20. Okey. Perkan dengan jumlahan frekuensi. Ini tambah ini tambah ini tambah 6 4 tambah 5. Kita akan dapat jawapannya ialah, kita tekan kalkulator semua, kita akan dapat ialah 22.25. 2.2. Okey, siapa ada persoalan untuk yang ini? Okey ya semua? Okey, kita teruskan lagi. Kita nak cari varian pula. Okey, yang ini kita akan dapat formula dia ialah jumlahan fx kuasa 2 per dengan jumlahan frekuensi tolakkan dengan x bar kuasa 2. Jadi kita akan dapat ialah sama dengan yang ini. Okey. 6 darab 15 kuasa 2 tambah 4 darab 20 kuasa 2 5 darab 5 kuasa 2 5 ada lagi. Ada 20 kuasa. Perkan dengan 6 4 5. Kita tolakkan dengan x bar. X bar tadi kita dapat 22. Jadi tolakkan dengan 24 minus. Kita akan dapat jawapan kita bila tekan kalkulator lebih kurang 33.69. Lebih kurang 33.69. Apa tekan kalkulator dapat 68 ke 67 tak hisap, sama je. Okey. Last sekali kita nak cari kesihan penjawab extended injection. Okey, jadi kita akan dapat ialah ambil balik yang ni. Kira-kira 3.6. Kita akan dapat 5.804. Okey, siapa ada problem dalam kita buat semua ni? Untuk minta saya terangkan lagi sekali. Semua okey ya? Semua tak ada persoalan, semua dapat. Kalau kita buat soalan nanti ataupun exam full mark. Okey ya? Jadi saya bagi rehat awal sikit 5 minit. Nanti solat, makan, siapa nak makan, siapa belum mandi dulu, jangan rush sangat, okey?
Sebab saya dah bagi awal 5 minit rehat. Okay, nanti lebih kurang pukul 8 boleh join balik. Okey 8 nanti kita akan guna modul balik. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa dah kita boleh live dulu. Okey, nanti kita jumpa lagi. Okey, kita dah boleh live. Pukul 8 masuk balik. Okey, sama-sama.